Perlembagaan benar, peraturan benar, itu saja yang boleh dilakukan oleh mana-mana kumpulan lah. Tapi bagi pandangan Tunku sebagai orang otai dalam politik ni, adakah ia satu langkah yang wajar atau macam mana? Atau tak wajar? Ini perkara biasa. Perkara biasa. Mana-mana pihak yang rasa tak senang hati, dia boleh kemukakan usul. Kalau dah ada bilangan cukup, berjayalah dia. Kalau tak ada bilangan cukup, tak berjaya. Macam mana melihat ada satu cubaan untuk menggulingkan? Tak ada, perkataan yang tak betul. Guling ni kalau ada tentera nak rampas kuasa dah. Mana ada. So maksudnya tak benda tu memang tak ada dengar langsung lah di pihak tentu tak tahu tentang mengenai ini lah. Ada orang datang tanya saya, dia kata macam mana kalau dia tak bersetuju. Saya kata macam mana pembakar nak buat lah. Ini kerja pembakar biasa. Kalau sebagai ahli UMNO, pandangan ahli UMNO siapa pun serupa je. Atau sebagai rakyat untuk divert daripada isu 1MDB kepada isu sekarang, siapa nak divert? Bila PPM bagi Mungkin saya tak tahu, kena tanya dia lah. Aku yakin tu orang-orang UMNO takkan buat macam tu pada kepimpinan sekarang. Ya, orang-orang UMNO manusia biasa juga, dia ada fikiran. Kalau dia bersetuju, dia menyokong tindakan-tindakan yang dirasakan bertentangan dengan apa yang diperjuangkan, biasa. sentimen orang grassroots, terutama dari Parlimen Gulusan sebab Tunku kan selalu turun padang tu. Jadi senario di sana macam mana persepsi ahli-ahli UMNO di sana? Dia orang sebenarnya nak hidup dengan sempurna. Itu yang menjadi perkara utama bagi dia orang. Sekarang ni macam di kawasan saya di Gua Musa, masalahnya harga barang naik, harga hasil usaha mereka turun. Itu yang menjadi masalah bagi dia orang, kerana pendapatan dia pun kurang, nak hidup susah. Anak-anak nak dapat kerja pun susah kerana tak wujud banyak peluang-peluang pekerjaan. Dalam sejarah UMNO, pernah ke perkara seumpama ini berlaku macam no confidence atau kerajaan topper? Selalunya secara lembut kan sejarah ni. Tak tahulah lembut tak lembut. Pengalaman. Saya tak tahulah. Sebelum ini barangkali tidak ada keadaan yang menyebabkan perkara seperti ini berlaku. Mungkin. Your advice satu sebagai orang lama dalam politik dan Tunku lebih mengenali Datuk Seri Najib, apakah advice yang Tunku nak berikan to solve this situation? Because orang sekarang semua tertanya. Saya dah jumpa Dr. Najib, Datuk Najib 2 kali. Dia jemput saya untuk beri pandangan dan nasihat. Saya dah beri nasihat kepada dia. Saya rasa tak perlu saya bercakap secara terbuka kerana itu adalah perjumpaan secara private. Yang terkini masa raya lah? Tidak masa raya, sebelum raya. Dia jemput saya pergi bagi pandangan saya. Oh, dia ada minta pandangan tu lah. Macam mana melihat Najib? Dan baru ni saya jumpa Mahathir, dia jemput saya juga. Saya pergi jumpa dia. Dua-dua jumpa. Tukar-tukar pada saya jumpa semua orang. Pentadbiran kerajaan hari ini dah kisah ekonomi. Apa yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Mahathir? Itu pun secara private juga. You kena tanya Dr. Mahathir. Jadi, boleh kongsi sikit. Tun M panggil Tunku, Datuk Nasri Najib pun panggil Tunku. Adakah anyway kata boleh ingat Tunku ni dah jadi macam orang tengah ke? Yalah, saya tak nak campur sangat. Tapi kita dah tengok keadaan ni tenang, keadaan ni baik, dan tak akan timbul kekeliruan di kalangan rakyat. Sedangkan ekonomi kita menghadapi masalah. Supaya kita tidak menambah masalah kepada rakyat. Itu yang penting. Tunku sebagai ahli UMNO, dan kita UMNO pernah diharamkan satu waktu dulu, tapi kita tahu Tunku ni cinta dengan UMNO. Jadi apakah kebimbangan yang paling menghantui Tunku? Ada ketika takut berulang kembali cerita lama? Saya nak tengok keadaan ni berjalan sebagaimana ditentukan oleh perlembagaan parti.
Dan kita semua pemimpin mesti tunjuk bahawasanya kita ni boleh dipercayai oleh orang ramai. Kita kena lakukan apa yang patut sebagaimana yang dihasratkan oleh rakyat yang beri mandat kepada kita. Tak boleh kita lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Itu akan menimbulkan tanda tanya dan sebab tak baik untuk parti pun. Tengku, are you involved in a plot to overthrow the government where Zahid... What do you think? I didn't know you could tell us. Because Zahid claimed that there is a plot spearheaded by an UMNO leader. He didn't want to name who, and he said this UMNO leader is going around trying to get both BN and opposition MPs to sign this statutory declaration. So these are all UMNO people. I'm going around, I've come here. So you're not aware of a plot to overthrow the I government? don't think so. Tunggu tak percaya sama sekali ada plot lah. Mungkin ada, mungkin tak ada. Did To you anyone is approach news to you lah. Ya lah. Okay. Tengku, PAC tak ada promosi sekarang. Kalau nanti adakah Tengku sedia untuk Menimbangkan. Tak usah lah, cari orang lain lah yang lebih layak. Kenapa orang ramai yang beranggapan Tengku paling layak? Tak baik, tak apalah. Ada yang lain paling layak. Saya dah tinggal kerajaan dekat 30 tahun. Tunku yang paling lama dan paling tahu luar dalam cerita UMNO ni kan. I think you will have the pandangan yang paling luas lah dibandingkan dengan orang lain. Ya mungkin. Tetapi ada orang yang kali lebih ahli daripada saya. Okay, soalan cepumas direct lah. Will you be contesting next Tak UMNO lah, election? dah penat. Dah penat? Penat. Tengku, do you still Dan saya tak ada duit pun. Saya bisnes pun tak ada. Tengku, do you still support Najib at this point? I support everybody who does things right for the people. Macam mana Tengku melihat Najib buat perkara yang betul atau tidak? Susahlah saya nak jawab. You tanya Tunku very begitu. berlapik jawab. Kita puas hati ni. Straight to the point lah. Saya straight to the point tu. Najib, pandanganku sendiri Najib I melakukan see perkara doing yang the right betul. thing. Saya masih berada dalam barisan backbencher. Apa arti tu? Kira Tengku masih bersama Najib. Iyalah, saya tidak dalam barisan pembangkang. Tapi saya berharap kita semua lakukan benda yang betul. Cakap yang benar. Terang kepada rakyat apa yang sepatutnya. Supaya rakyat tak keliru. Ringgit, soalan lain. Ringgit Malaysia makin jatuh setiap hari. Ya, kalau tengok kepada keadaan tu buruk sekali. Kerana tak pernah berlaku ringgit kita jatuh begitu rendah. Sekarang ni RM4, hampir RM4.30 sen. Jadi Tapi pernah sampai 49 tak sampai. Adakah Tengku berpandangan bahawa wajar tak kita buat kita tambah ringgit sekali lagi macam kita buat dulu? Kalau kita dengar kenyataan daripada Governor Bank Negara, dia kata tak wajar kerana negara-negara lain pun tak laku benda macam tu. Kerana kita rasa kita sudah matang dalam soal menghadapi kejatuhan ringgit dan juga kenaikan mata wang, nilai mata wang dari masa ke semasa, dan kita boleh menyelesaikan masalah ini. Pemimpin-pemimpin UMNO kata kejatuhan wang nilai ringgit memberi peluang untuk pelabur-pelabur luar melabur ke Malaysia. Macam Dia orang tak datang lah kalau dia buat masuk duit RM1 nak bawa keluar sudah kurang nilainya. Dia tak datang lah. Dia datang apabila nilai ringgit kita stabil dan ada jaminan bahawasanya mereka akan dapat pulangan yang baik. Dia tak akan datang lah kalau nampak ringgit kita tak stabil. Jadi apa yang pemimpin UMNO kata mengenai pelabur-pelabur akan datang tu hanya retorik. You katalah. Saya tak kata. Tengku, history macam seolah-olah macam repeat itself. Macam dulu kita ada tim A, tim B, zaman Tengku, zaman Tun Musa Hitam. Dan sekarang nak kata ada split dua UMNO, yang tim yang penyokong Muhyiddin dan penyokong PM dan Zahid. Jadi you think that benda ia pernah berlaku sebelum ni? Tak tahulah saya. Saya tak ikuti sangat. Saya cuma bimbang kerana I mean, you were in that dilemma before kan? kedudukan rakyat
menghadapi masalah sekarang. Rakyat menghadapi masalah sekarang. Dan kerajaan baru disusun semula dan saya berharap mereka akan bekerja sungguh-sungguh untuk membaiki kehidupan rakyat. Itu yang penting. Itu yang penting daripada menimbul masalah politik. Uncle, what are your thoughts on the new political funding committee announced by Najib? Semua tu bagus, tapi saya rasa kita boleh cek soal political funding ni. Saya pun jadi berdahari lama juga jaga duit pilihan raya, cari duit untuk pilihan raya. Tetapi saya rasa sudah sampai masa kita fikir cara yang baru. Tak boleh lagi membenar sesiapa saja kutip duit untuk parti. Kononnya untuk parti, mungkin tak masuk dalam kocek parti. Saya rasa mungkin kena kita fikir secara lebih telus dalam mana mungkin derma-derma diberi kepada Suruhanjaya pilihan raya untuk parti-parti berkenaan, dan ada hak bagi mana-mana pihak untuk menderma supaya tidak keterlaluan orang yang ada pengaruh derma lebih ataupun orang ada kepentingan menyumbang terlampau banyak untuk mendapat kontrak dan macam-macam projek lah. Jadi saya rasa tak adil parti-parti yang nak bersuara bagi pihak rakyat tak berpeluang kerana dia tidak ada pengaruh dan tak disokong oleh pihak yang ada wang. Okay. Thank you very much.